Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya rasa ramai permintaan yang dari luar minta supaya diadakan live kerana ramai ingin tahu apa yang berlaku di Parlimen pada waktu ini. Seperti mana yang kita tahu, sebelum Parlimen diberhentikan tadi dalam jam 12, bagaimana Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan media. Suara okey, semua boleh dengar? Okey. Istana Negara telah mengeluarkan satu yang mana Baginda Tuanku telah merasa begitu duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat oleh kerajaan melalui ahli Parlimen Kota Baru yang mengatakan bahawa kerajaan telah mengisytiharkan darurat telah dihentikan tanpa mereka menghadap Yang di-Pertuan Agong, tanpa mereka mendapatkan restu Yang di-Pertuan Agong. Dan apa yang telah mereka lakukan itu begitu bertentangan dengan perlembagaan, begitu bertentangan dengan undang-undang, dan apa yang dikatakan oleh Baginda Tuanku di dalam suratnya menggunakan ayat sangat duka cita menunjukkan kemurkaan Tuanku terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku sebenarnya ialah isu integriti. Bagaimana MP Kota Baru Datuk Taqiyuddin bukan sekadar telah menipu, mengelirukan Dewan dan malah telah mengganggu-gugat urusan Majlis Dewan Rakyat itu sendiri, sekaligus mengheret kita ke krisis perlembagaan. Lebih malang daripada itu, mereka juga seolah-olah mengetepikan Yang di-Pertuan Agong, mengetepikan pihak istana dan meletakkan undang-undang di tangan mereka sendiri. Dan ini salah satu daripada contoh kerajaan yang tidak bertanggungjawab dan juga agak berbentuk diktator. Walhal kita mempunyai beberapa pemisahan kuasa yang mereka tidak hormati. Maka apa yang berlaku ialah Baginda Tuanku telah menyatakan Baginda murka dengan apa yang berlaku, dan cara yang terbaik adalah untuk MP Kota Baru, bukan sekadar beliau, oleh kerana di atas semangat collective responsibility, beliau dan juga ketua kerajaan pada waktu ini, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu mengambil sikap tanggungjawab, sikap integriti, meletakkan jawatan. Kerana mereka telah mengelirukan Dewan, menipu di atas nama istana, melanggar perlembagaan dan mengetepikan pihak istana. Yang boleh kalau di dalam norma adat kita sebutkan sebagai derhaka kepada pihak istana. Jadi sekarang ini kalau kita lihat pihak Dewan Rakyat pada waktu ini, kebanyakan ahli Parlimen tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, oleh Taqiyuddin dan juga oleh kerajaan. Dan yang terkini kita dikejutkan dengan surat kenyataan daripada Presiden UMNO sendiri menyatakan mereka menarik sokongan daripada kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini dengan jelas menunjukkan kerajaan ini hilang keabsahan, hilang majoriti, dan mereka perlulah dengan gentleman, dengan sikap penuh bertanggungjawab meletakkan jawatan kerana hilang dan memulangkan kepada Dewan untuk memutuskan pembentukan kerajaan yang baru. Namun apa yang menarik bila tadi ditangguhkan dan kemudian kita kemudian kita berhimpun semula selepas 2.30, datang timbalan speaker mengumumkan ditangguhkan kepada 3.30. Kita berhimpun pada waktu itu, dan pada 3.30 diumumkan ada kes COVID. Maka kami semua dikerahkan untuk pergi membuat rapid test COVID, dan kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini kerana Dewan hanya akan bersambung pada 5 suku. Yang peliknya, di pihak kerajaan kita lihat menteri-menteri tidak hadir, dan mereka dilaporkan oleh media berhimpun di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini amat mengelirukan kita. Apakah mereka berhimpun itu menepati undang-undang? Kerana kita tahu di waktu ini kalau
rakyat biasa berhimpun pun pasti akan didenda, ada yang ditangkap. Dan kita masih ingat lagi, yang berhimpun untuk menunaikan solat Aidilfitri pun memakai baju tahanan, diheret bagaikan binatang ke balai polis. Jadi bagaimanakah mereka ini, golongan yang pada waktu ini masih lagi menteri, berhimpun secara beramai-ramai dengan mereka punya entourage di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan mereka tidak berada. Ini sebagai buktinya kita boleh lihat kawasan kerajaan itu kosong. Okey. Yang mana kami semua pada waktu ini dikurung di dalam bangunan parlimen, ada yang berada di dalam dewan, ada yang berada di luar dewan. Ramainya, majoriti saya pasti telah menjalani swab test untuk melihat sama ada kita positif ataupun negatif. Bagi pihak saya sendiri, alhamdulillah, tadi telah saya kongsikan di pelantar media sosial saya bahawa saya negatif, dan ramai juga rakan-rakan yang kita lihat semuanya kebanyakannya negatif. Kerana kami baru saja menjalani swab test pada minggu yang lepas dan kebanyakan kami telah mengambil 2 dos. Ramai yang bertanyakan, apakah suasana terkini di dalam Dewan Rakyat ini? Di dalam Dewan amat sunyi sepi, bukan sunyi sepi lah, tidak ada apa yang berlaku kerana kami hanya akan bersambung pada pukul 5 suku nanti. Kebanyakan ahli parlimen sama ada duduk di dalam parlimen seperti saya waktu ini, ada yang buat kerja bersama saya. Ini mantan timbalan Menteri Kesihatan, dia sedang melakukan kerja beliau, membaca artikel jurnal berkaitan kesihatan. Ketua Menteri Pulau Pinang di depan saya, Datuk Syahrudin sedang tekun, dia orang Johor, sedang tekun membaca berita. Dan begitu juga yang lain kita boleh perhatikan, masing-masing membuat kerja masing-masing. Bagi pihak pimpinan, mereka sedang berbincang. YB Batu, kalau kita boleh nampak, saya pun tak tahu dia sedang berbual apa kat sebelah kerajaan. Nampak gaya seperti macam dia tak sabar untuk berpindah ke barisan kerajaan itu. Tapi yang pastinya kat sini kami, seperti mana juga anda yang berada di rumah, nanti-nanti kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Ramai yang mengandaikan sebenarnya ketika ditangguhkan sidang ini tadi dan disuruh untuk melakukan ujian swab test COVID ini, ramai telah menyangkakan itu akan berlaku, dan ramai yang menyangkakan mungkin selepas ini kerajaan yang telah hilang majoritinya ini demi untuk menyelamatkan sisa-sisa nyawa mereka akan melakukan kuarantin terhadap kami semua. Dan kita tahu bahawa mereka akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri. Dan ini begitu tidak bermaruah, tidak berintegriti. Dan kita tahu apa yang berlaku pada hari ini. Titah tuanku telah mencelikkan mata ramai rakyat di luar bahawa kerajaan yang kita ada pada hari ini bukan sekadar telah menderhaka, telah menipu, tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai integriti. Saya ialah jika selama ini lebih dilihat sebagai orang yang agak bersantun di dalam dewan. Jarang saya menjerit, jarang saya meninggikan suara. Yang biasanya kalau pementasan persembahan saya akan lakukan seprofesional mungkin. Namun apabila isu integriti, isu amanah, isu masa depan negara yang mereka ketepikan, isu kedaulatan dan juga ketaatan kita kepada undang-undang, kedaulatan undang-undang kita, juga kepada budaya kita menghormati istana, kita meletakkan istana sebagai salah satu institusi tertinggi di negara ini untuk berlakunya semak dan imbang. Apabila semua ini diketepikan oleh golongan yang ingin kekal pada kuasanya, saya kira ini suatu presiden yang amat bahaya. Kalau mereka melakukan ini dan berjaya, maka dia akan menjadi contoh yang tidak baik untuk masa depan negara. Selepas ini akan datang mungkin yang lebih buruk, lebih terpuruk daripada ini. Pemimpin yang zalim yang akan melanggar segala undang-undang, melanggar segala perlembagaan, melanggar istana demi untuk kekal berkuasa. Sebab itu saya minta maaf jikalau rakyat agak marah ketika saya meninggikan suara tadi menegur kepada yang berhormat MP Kota Baru dan juga MP Paguh, meminta mereka supaya bersikap gentleman. Mereka lakukan kesilapan, minta maaf kepada tuanku, minta maaf kepada istana secara gentleman, Paguh dan juga Kota Baru, demi masa depan negara, demi masa depan rakyat, demi kehidupan Malaysia yang lebih berintegriti dan bermaruah.
mereka perlu letak jawatan. Itu lebih terhormat. Mungkin rakyat boleh terima, akui kesilapan. Tidak ada malunya kita akui kesilapan. Semua orang melakukan kesilapan. Tetapi yang rakyat tidak akan boleh terima, jikalau kita melakukan kesilapan, kita berlaku zalim, kita langgar undang-undang, justifikasi dan gunakan segala cara untuk menghalalkan apa kita lakukan. Itu rakyat tidak boleh maafkan dan akan memberikan satu presiden, satu prinsip yang tidak elok. Yang mana pada orang yang akan datang kita tidak tahu bagaimana lebih teruk daripada ini, akan melakukan lebih teruk daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi harapan kita, saya pun masih menantikan 5 suku kita akan berhimpun semula, kita akan bersidang semula. Kita berharap supaya apa pun yang akan berlaku, ianya akan baik untuk negara. Ianya akan menjamin masa depan yang lebih berintegriti, bermaruah dan bertanggungjawab. Dan dia akan memberikan satu jaminan bahawa kita rakyat Malaysia masih lagi berpegang kepada nilai, masih lagi berpegang kepada undang-undang dan juga kedaulatan perlembagaan kita itu sendiri. Nanti saya akan update lagi selepas ini. Ini merupakan pertama kali saya uruskan live Facebook sendiri. Biasanya saya minta staff-staff ataupun pegawai-pegawai saya untuk lakukan. Jadi saya pun tak tahu bagaimana kualiti, bagaimana keadaannya. Tapi saya harap ini dapat menghilangkan kerisauan rakyat yang berada di luar sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Dan harapan saya kepada rakyat satu saja. Berikan doa terbaik yang anda ada pada waktu ini. Tadahkan tangan. Dan bagi mereka yang bertafakur. Bagi mereka yang mempunyai cara masing-masing dalam berritual, kita minta kepada Tuhan, kepada Allah SWT untuk memberikan yang terbaik untuk negara kita. Kita yakin bahawa kita berada di persimpangan pada waktu ini. Kita berada pada tahap yang getir dan agak merisaukan. Dan kesempatan ini juga saya ingin merakamkan rasa takziah saya kepada keluarga Kak Yati daripada Kampung Cokro, Sempang Renggam. Kak Yati telah menghembuskan nafasnya terakhir dan tidak bersama kita lagi pada beberapa jam yang lalu kerana positif COVID-19. Doa kita semoga arwah ditempatkan di syurga bersama para salihin, dan doa kita juga kepada keluarga arwah Kak Yati supaya bertabah, kuatkan semangat, dan insya-Allah kalau apa-apa perlukan bantuan boleh beritahu kepada pejabat parlimen yang mana termampu, kita cuba bantu. Kak Yati berjasa besar dalam membantu kami melalui NGO Anak Jati Sempang Renggam. Kita telah melakukan edaran makanan untuk berbuka puasa pada 10 malam terakhir Ramadan yang lalu. Jadi bersama kita doakan yang terbaik. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita panjatkan doa untuk Kak Yati dan juga keluarganya. Terima kasih kepada semua, dan insya-Allah nanti apa-apa saya akan update lagi. Terima kasih kerana mengikuti. Assalamualaikum.